Okey, kita boleh mulakan itu pelajaran hadis hari ini, iaitu bab khiyar. Khiyar ni ia membatalkan jual beli atau meneruskan. Khiyar tu mana kita nak batalkan jual beli kita ataupun kita nak teruskan. Itu makna khiyar. Baik, siapa nak baca silakan. Silakan. Okey. Baik, cantikkan ya. Tadi saya dah katakan khiyar tu ialah kita sama ada nak membatalkan ataupun kita nak meneruskan jual beli. Iaitu makna khiyar. Ia boleh pilih. Kita nak batalkan atau nak teruskan. Baik, 846 cantikkan hadis sah. 846 hadis sah. Matan dia, dua orang yang berjual beli boleh mengadakan khiyar selama belum putus pembicaraan. Selama belum putus pembicaraan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya terangkan. Bila kita berjual beli, kita boleh berbincang masalah harga, minta kurang dan sebagainya. Dan kita juga boleh memutuskan perkara itu sama ada kita nak batalkan atau nak meneruskan. Contohnya, misal kata kita nak meneruskan. Kita kata sebab harga ni mahal sangat, tapi nampaknya tak boleh kurang juga. Saya boleh beli, tapi saya bagilah cengkeram. Esok saya datang ambil. Jadi artinya dia sudah meneruskan jual beli itu. Dia makna teruskan, dia bagi cengkeram yang besok dia nak ambil barang itu dan bayar habis. Sebab mungkin duit tak cukup masa itu. Itu makna dia berarti dia telah meneruskan. Jadi bila meneruskan demikian, orang lain tak boleh ambil barang tu. Mungkin tak ada pilihan. Barang tu hanya tinggal satu. Biasa terjadi macam itulah. Kalau barang banyak tak ada masalah. Ini masalah barang tinggal satu. Kalau nak mencari, tak tahu ke mana lagi nak cari. Jadi akhirnya tak nak mahal pun kita tanggam jugalah. Dan buat janji
yang kita katakan, ni saya jadi beli ya, esok saya nak ambil. Saya bagi cengkeram. Okey. Jadi penjual dia kena pegang janji itu. Ya, jangan dijualkan pada orang lain. Ya. Nah, seandainya ada orang lain pula nak nak bayar tunai masa itu, tak boleh. Sebab dia sudah ada perjanjian. Ya. Okey. Yang kedua, ya, kita nak batalkan. Oh, kalau macam tu mahal, saya tak dapatlah nak beli. Tak apalah. Juallah pada orang lain. Cara macam itu artinya cara membatalkan. Ya. Maknanya kita kena bersuara lah. Jangan pula kita dah ya berbicara tentang harga, minta kurang dan sebagainya. Ya, kemudian orang tu ya tak bagi kurang. Kalau bagi kurang terlampau sikit sangat. Ya, akhirnya ya dia pun keluar. Yang nak beli ni keluar. Ya, keluar dia pun pergilah kedai-kedai lain, mana tahu ada barang tu. Ya, atau ada barang tu dan mungkin lebih murah. Cari-cari tak ada. Dia patah balik kedai yang tadi dia datang. Ya. Bila pergi situ, tadi barang tadi mana dia? Kata tuan kedai, dah ada orang beli tadi, dah habis. Lah, saya nak beli. Ini tak boleh. Macam ni tak aci. Ya, ni tak boleh. Tadi dia tak ada putuskan. Tak ada putuskan yang dia nak beli. Jadi, orang kedai tu dah jual pada orang lain. Dia datang ke situ, barang dah tak ada. Ini memang kebetulan kedai lain pun tak ada rupanya. Ya. Jadi macam itulah cara dalam Islam. Ya. Dia tak boleh tuntut apa-apa sebab dia tadi tak ada buat cagaran atau janji nak ambil. Ya. Ya, mana berpegang pada perjanjian. Kalau dah terlampau lama, ya, terlampau lama, mana cagaran itu ya tuan boleh ambil. Ya, sebabnya dia telah menanggung kerugian lama. Kerana dia tak dapat nak jual pada orang lain. Jadi cagaran tu kena diambil. Ya. Tapi kalau seandainya diputuskan seandainya besok saya tak jadi besok saya datang, kalau jadi tak jadi pun besok. Contohnya. Bila tak jadi dipulangkan baliklah sebab masa tu hanya singkat saja. Ya. Ini sampai sebulan ke apa ke dia tak dapat nak jual. Jadi ya kita telah menganiaya penjual. Macam tu, ya. Jadi cara jual beli dalam Islam macam itulah, maknanya dua-dua tidak rasa rugi. Ya. Dan dua-dua juga tidak rasa teraniaya. Okey, lagi 847 siapa nak baca? Silakan. Ini buku baru dah ada ya dalam bab khiyar ni. Boleh guna buku baru. Lagi? Siapa nak baca? Sila. Ya. 847. Satu lagi, baca satu lagi. Dan pada satu riwayat.
Okey, catatkan ya. 847 dengan 847A. Hadis sah. Matan dilarang dari salah satu penjual atau pembeli memisahkan diri kerana khawatir dibatalkan. Hukum haram. Apa maksudnya? Maksudnya, orang yang melakukan jual beli, si penjual dengan si pembeli, tawar-menawar. Ya. Si penjual nak dapat kurang lagi. Ya. Si pembeli ya, kalau dapat nak kurang lagi. Si penjual ya takut rugi. Jadi tawar-menawar. Ya. Selama dia tawar-menawar dan belum berpisah daripada tempat itu, selama itu tidak batal khiyar dia. Tapi kalau salah satu dah tinggalkan tempat itu, ya, artinya dengan otomatik terbatal. Ya, dia tidak putuskan. Tiba-tiba dah tawar-menawar, tak apalah. Ya, kata dia yang pembeli, tak apalah. Ya, saya cari tempat lain. Jadi di situ, ya, dia telah dia sendiri yang telah membatalkan jual beli itu. Itu maknanya dia dah berpisah. Tapi jangan harap lagi lah kalau seandainya barang yang dia nakkan tadi ada orang lain. Dia tak boleh tuntut lagi. Ya. Itu maknanya sehingga dia tidak berpisah, setawar-menawar itu masih lagi ya, berfungsi sebagai jual beli. Dan perlu diingat juga, kalau orang sedang tawar-menawar, kita jangan mencelah. Hukumnya haram. Dia sedang tawar-menawar. Ya, kita tunggu ya, sampai dia selesai. Contohnya, kalau dia selesai, dia dah tinggalkan tempat tu, kita rasa, murah je, kenapa dia tak nak beli? Ya. Kita tunggu ya. Sampai dia selesai, dia keluar. Masa tu kita pun beli. Ya. Sebab kita rasa murah. Jadi kita membeli. Ya. Itu tidak salah. Tapi ketika dia tawar-menawar, kita mencelah. Berapa? 25? Ambil ni. Terus dia ambil. Tenganga lah orang yang tengah tawar-menawar. Ya. Ini hukum haram. Ya. Tak boleh. Lagi? 848. Siapa nak baca? Silakan. Dari Ibnu Umar. Buka mic ya. Yang nak baca kena buka mic. Tak ada siapa baca. Okey, sila. Baca mana? Okey. Catatkan ya dulu. Catatkan hadis 848, hadis sah. Matan
Dalam jual beli, kalau penjual berkata tidak ada tipuan, maka sesudah itu, kalau si pembeli merasa tertipu, ia boleh memilih antara mengembalikan itu minta ganti barang itu, minta ganti kerugian, atau tidak minta apa-apa. Hukum haram jika ada kecurangan. Hukum haram jika ada kecurangan. Saya ulang sekali lagi. Dalam jual beli, kalau si penjual berkata tidak ada tipuan, maka sesudah itu, kalau si pembeli merasa tertipu, ia boleh memilih antara mengembalikan itu, minta ganti barang itu, minta ganti kerugian, atau tidak minta apa-apa. Ya, hukum haram jika ada kecurangan. Ya, jadi, dalam hadis ini, dia mengadu kepada Rasul. Ya, selalu dia, bila jual beli, bila dia membeli, selalu dia kena tipu. Ya, dapat beli buah busuk. Ya, beli barang, barang rosak. Ya, contohlah macam tu. Ya. Beli baju, jahitan RM1. Ya. Jadi macam-macam lah. Ya. Selalu kena tipu. Ya. Jadi Nabi kata, kalau dia kata elok ni, kata dia, kita kata dengan dia, jangan tipu ya. Betul. Ya, ini elok, kata dia. Ya. Jadi dia benar-benar memuji barang itu, sedangkan kita kata jangan tipu, tahu. Ya. Seandainya kita terasa tertipu, kita pulangkan balik barang itu. Ya, ataupun kita minta kerugian, ataupun kita tak minta apa-apa. Maknanya, ni barang kau ni aku pulangkan balik. Tak payahlah nak pulangkan duit, tapi kau janganlah buat tipu macam ni, bahasakan nak sikit. Tapi janganlah tipu. Kalau memang barang tak elok, kau cakap tak elok. Yang kau puji elok-elok ni, kenapa? Tapi kalau barang tu tidaklah berharga sangat, tak apa. Tapi kalau barang yang berharga, itu perlulah
minta kerugian, atau minta pulangkan balik, harga itu. Kalau kecil-kecil punya barang, tapi memang tipu, boleh pulangkan balik, sama ada kita minta ganti ataupun tak payah. Tapi kita maklum lah, bagi tahu lah, kena bagi tahu. Lain kali janganlah tipu, tengok, separuh daripada buah ni, buah langsa ni busuk semua, saya minta yang elok-elok, engkau bagi busuk, siapa nak makan ni? Contohlah, beli langsat elok cantik, atas rupanya, bawah campur busuk. Jadi itu dah penipuan namanya. Tapi bukan main cakap, oh ini elok ni, baru datang ni, kata dia. Memanglah dia baru datang pun, tapi datang campur yang semalam semua, yang dah busuk-busuk. Tapi selalu buah macam tu lah. Selalu orang kena tipu buah macam tu. Habis bab khiyar ni habis. Kita sekarang masuk satu bab lagi, namanya bab babur riba. Babur riba. Dikatakan bab riba. Okey, kita boleh teruskan. Kitabur riba, iaitu bab riba. Okey, siapa nak baca, silakan. Tajuk baru ni. Dari Jabir. Sila. Buku baru. Tadi pun dah ada buku baru. Tadi pun ada dalam buku baru yang kita belajar tadi. Tercetak ya. Tercetak buku lama. Katanya 365. Cuba kat 365. Tercetak banyak ya, buku lama. Habis sekarang ni apa? 365, muka surat dia. 365, okey. Babur riba. Siapa nak baca tadi? Silakan. Satu lagi. Dah. Okey, catatkan ya. 849 850. Sekalikan ya. Hadis sah. Matan dilarang makan riba. Dilarang makan riba. Hukum haram. Hukum haram.
Baik, riba ni, ya dalam Quran pun, ya, wala ta'kulu riba, ya, ada afan mudha'afatan, jangan kamu makan riba, ya, yang berganda, yang digandakan, ya. Ha, jadi riba ni kenapa jadi hukum haram? Ya, sebabnya, ya, orang yang memberi pinjam, ya, dia, ya, senang hati. Tapi orang yang meminjam, ya, menderita. Kerana apa? Bunganya terlampau banyak. Ya, mula-mula dulu, ya, riba tu berlaku di Madinah. Yang mana, ya, orang-orang Yahudi ini memberikan pinjam kepada penduduk Madinah. Dan, ya, dia punya bunga, ya, begitu besar. Ya, orang terpaksa juga pinjam, ya, tetapi bunga itu sudah melampaui daripada duit pokok dia. Jadi sehingga orang-orang Madinah pada masa itu macam antara menyokong Nabi ataupun nak menyokong Yahudi. Kalau dia menyokong Nabi, ya, dia banyak hutang dengan Yahudi. Jadi dah serba salah. Ya, sehingga turun ayat, ya, untuk memerangi riba. Ya. Maka, ya, siapa-siapa yang memberi pinjam, ya, kalau dia, ya, tidak makan riba, ya, dia punya duit asal pokok dia, ya, akan dikembalikan. Tapi seandainya dia tidak mau, ya, dia akan kehilangan keseluruhannya. Itulah, ya, memerangi riba. Ya. Jadi, ya, contoh tempat kita ni dulu, ya, ceti, ya, ceti, contoh ceti. Ya, contoh misal kata pinjam 100, ya. Cukup sebulan dia akan berganda jadi 150. Masuk 2 bulan, ya, yang 50 tak bayar jadi 100. Dah sama ganda dengan kita pinjam. Jadi sekarang dah 200. Lambat lagi 150. Ya. Jadi yang kita pinjam hanya 100. Tapi tiap bulan berganda-ganda macam tu sehinggalah si peminjam ni, ya, teraniaya. Itu puncanya jadi, ya, haram, riba, ya. Kemudian orang Yahudi menciptalah yang lebih moden, ya, dikatakan bank-bank, ya. Bank-bank juga ada riba dia, ya. Kemudian, ya, dalam kehidupan ini, kalau seandainya orang Islam tidak ada bank, artinya Islam ni tak lengkap. Yahudi ataupun agama lain yang punya bank, artinya dia lengkap. Jadi, kemana, ya, muamalat orang Islam? Ya, orang Islam tak ada bank. Jadi artinya, ya, Islam agama yang lengkap. Ya. Jadi bank pun ada, ya, dalam Islam. Jadi kena buat juga bank. Tapi hendaklah, ya, dielakkan daripada hal riba yang memeras ugut kepada peminjam-peminjam. Ya, sebab itu tempat kita atau di negara Islam lain pun dia ada bank Islam. Ya. Jadi bank Islam ini akan menjelaskan, ya, pembayaran daripada awal sehingga akhir dijelaskan supaya tidak jadi keraguan kepada si peminjam. Ya. Jadi, ya, terkadang, ya, kita pun, ya, kurang mahir, dan terkadang ada yang mengatakan, ya, bank Islam itu lagi mahal daripada bank, ya, bukan Islam. Ya. Jadi, ya, sebenarnya, ya, antara Islam tak Islam tu, Islam tu ada akad dia, ya, ada akad. Ya. Jadi, ini maknanya kita kalau tak buat juga, kita akan kita berdosa. Kerana ia adalah fardu kifayah. Jadi orang Islam juga dia kena buat, ya, bank,
ya, untuk tidak semua orang Islam berdosa. Kalau tak ada, semua orang Islam berdosa. Ya, sebab ia adalah fardu kifayah. Mesti nak ada hal-hal yang demikian untuk kemaslahatan atau kepentingan, ya, orang-orang. Tapi hendaklah dielakkan riba. Ya. Contoh pajak gadai Islam atau rohnu. Ya, cara Islam. Kalau pajak gadai bukan Islam, ya, 6 bulan biasa tempohnya. 6 bulan kita tak ambil, ya, barang kita habis. Ya, sedangkan kita tadi, ya, pajakkan rantai kita 8,000. Ya, contohlah 8,000. Kemudian 6 bulan, ya, kita tak dapat ambil, ya, maka kita punya rantai habis. Dan tidak ada tuntutan lagi. Habislah. Ya, ini cara bukan Islam. Pajak gadai atau rohnu bukan Islam. Tapi rohnu dalam Islam atau pajak gadai dalam Islam. Contoh puan, gadaikan rantai tadi 8,000. Ya, sampai tempoh perjanjian, ya, puan tak dapat ambil. Ya, kemudian pihak pajak gadai Islam tadi, dia pun jualkan puan punya rantai. Ya. Jadi dijualkan rantai tadi contohnya, ya, dia punya harga, ya, tambah 8,000 lagi. Jadi 88 jadi 16,000. Ya. Jadi 16,000 tadi, ya, pihak bank sudah dapat jualkan 16,000. Apa yang, ya, ditolak? Ditolak hutang kita. Hutang kita 8,000. Kemudian dia sudah dapat jual lagi 8,000. 8,000 itu akan dibagi 2. 4,000 untuk pihak rohnu, 4,000 dibagi kat kita. Faham tak? Yang saya bagi tahu. Jadi artinya yang kita ni, yang tak dapat nak mengambil barang kita, kita telah mendapat 4,000. Contohnya daripada jualan tadi, pihak rohnu dia akan jual dan bagi 2 kepada kita. Ya, kita pun dapat bahagian lagi. Tapi kalau bukan Islam, ya, habis. Ya, kita punya rantai habis, kita pun tak dapat apa-apa. Nampak perbezaan dia. Ya. Cara Islam dan tidak Islam. Ya. Sebab itu, ya, kita jangan perkecilkanlah bank Islam yang ada, ya, sebab itu salah satu daripada kelengkapan dalam muamalah orang Islam. Kalau orang Islam tak boleh buat bank, artinya memanglah Islam ni agama mundur. Ya. Okey. Dan Nabi katakan yang terbabit, ya, yang membayar. Pertama, pemakan riba kena laknat. Pembayarnya kena laknat. Penulisnya yang jadi kerani pun kena laknat. 2 orang saksi, ya, pun kena laknat. Ini semua terbabit. Riba ni tak membabitkan seorang. Berapa orang tu kan semua terbabit. Ya. Yang memakan, yang membayar, yang menulis, yang 2 saksi. Ya. Baik. Ya, kita beli rumah, kita beli kereta, semua, ya, melalui bank. Ya. Riba ada tak? Ya, sudah tentu ada riba. Adakah kita makan riba? Kita tak ada makan riba, tapi kita jadi pemangsa riba. Ya, itu berbeza. Ya, kita jadi pemangsanya, bukan, ya, pemakan. Ya. Jadi bukan pemakan. Tapi kalau kita, ya, misal kata rumah keperluan, ya, kenderaan keperluan, ya, tapi kita berlebih-lebih, itu kita pun terbabit juga dalam riba. Ya. Tapi kalau seandainya kita pinjam tadi hanya keperluan, ya, kalau tak cara macam tu kita tidak ada rumah. Kalau tidak cara macam itu, kita tak ada kenderaan. Ya.
Itu bukan sebagai pemakan riba. Kita sebagai pemangsa riba, tapi kita perlu melalui proses itu. Kalau tak, kita tak ada keperluan kita. Kita tak ada kenderaan, kita tak ada kereta, contoh macam tu. Okey, ada nak tanya apa dia? Ya. Maknanya, kalau seandainya kita tahu, tapi di situ adalah kita hanya anggap kita belajar. Kalau boleh kita kita nak mencari pekerjaan lain. Maknanya kita boleh pindah kepada yang lebih baik daripada itu. Tapi di situ juga adalah pelajaran dan pengalaman. Contohnya macam bank Islam. Mereka juga kebanyakan terdiri daripada staf-staf yang sudah ada pengalaman dalam bank-bank kebiasaan yang beriba. Daripada situlah dia belajar. Dia dapat belajar. Yang itu tidak salah. Tapi kalau seandainya dia berbangga dengan kedudukan itu, seandainya dia tahu memang riba yang diharamkan, dan dia redha, tu lain kes pula lah. Dan seandainya dah tak ada pekerjaan, maka ada juga yang memberi fatwa. Nabi Musa dulu dia bekerja dengan Firaun. Jadi di situ maknanya tidak ada salah. Kita dah terpaksa tak ada kerja, kita bekerja dengan orang-orang yang bukan Islam. Seperti contoh Nabi Musa dengan Firaun. Semasa atau sebelum dia jadi Rasul. Dan tidak ada salah juga kita bersyarikat dengan orang yang bukan Islam. Menubuhkan syarikat dengan orang yang bukan Islam. Tidak ada salahnya. Itu maknanya Nabi sendiri pun pernah dulu sebelum dia jadi Nabi, jadi Rasul, sebelum kemenangan Mekah, dia pernah juga ada orang yang bukan Islam yang sama jujur dalam sama perniagaan dengan Nabi SAW. Sehingga kemenangan Mekah, orang tu datang jumpa Nabi, dan Nabi pun menghormati lagi kawan tu walaupun dia bukan Islam. Okey, kita teruskan lagi. 851. Ya, sila. Lapan lima satu hadis sah. Matan dia menunjukkan bahawa ada banyak jalan-jalan yang menuju kepada perbuatan riba.
Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis sah, hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masuk mula. Dalam hadis ini, ia menerangkan katanya bahawa riba itu mempunyai 73 bahagian. Ini bukan sikit, 73. Dan yang paling ringan adalah laksana seseorang yang telah mempersetubuhi ibunya. Dan sejahat-jahat riba ialah laksana seorang mengganggu kehormatan orang Muslim. Ya. Itu pun digolongkan cabang riba. Ya. Orang Muslim ada hak. Ya. Kita tidak boleh ganggu hartanya, dirinya, nyawanya, darahnya. Jadi mengganggu kehormatan seorang Muslim itu adalah di antara cabang riba. Jadi kalau dikatakan 73, itu maknanya tingkatan dia, tingkatan riba. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah dosanya adalah seperti dosa seorang mencampuri ibunya. Sedangkan tingkatan dosa yang paling besar dari perbuatan riba adalah dosa merosakkan kehormatan seorang Muslim. Itu dikatakan tingkatan yang paling besar. Dan yang lain-lain, macam kita katakan tadi, riba kerana pinjam meminjam, itu termasuk dalam cabang-cabang riba. Walau bagaimanapun, riba dalam Quran dikatakan adhafan mudha'afatan. Maknanya yang berganda yang digandakan. Maknanya bunga ni terlampau berganda-ganda. Sehingga si peminjam ni tergadai dengan pinjaman itu. Macam tadilah, yang tidak terkawal. Tak terkawal ni apa? Macam pinjaman-pinjaman ceti, ahlong. Tengok macam mana mangsa-mangsa ahlong yang kita dengar. Mereka diugut. Mereka anak bini diugut. Akan dibunuh, rumah akan dibakar, nak dibakar. Ada kenderaan-kenderaan disimbat cat. Berbagai-bagai ancaman. Pasal pinjam kepada yang tidak berhukum. Kalau kita pinjam bank ni melalui hukum, kesalahan itu diadili dengan hukum. Itu adil. Tidak adalah penganiayaan macam mana orang pinjam kepada ahlong-ahlong ni. Nasib mereka kadang mati, masuk dalam guni, dicampak dekat hutan mana, kat sungai mana, orang tak tahu. Itu di antara mangsa-mangsa yang pinjam ahlong cuba nak larikan diri. Mana tak berhukum. Jadi tak berhukum itu jadinya bahaya dia. Riba memang dahsyatlah. Dia punya riba. Sebab itu setengah-setengah mangsa yang menceritakan, dia dulu pinjam dengan ahlong tu 5,000, tapi dah 10 tahun tak habis-habis bayar. Bila ditengok bukan 5,000, 50,000. Faham tak? Waktu dia buat perjanjian tadi, dia memang tulis tu 5,000. Dia suruh sign je, ditulis 5,000.
Ya, dah ditulis tu 5,000. Ya, kita suruh sign je contohnya. Ya. Rupanya ada ruangan 5,000 tu ditambah kosong lagi. Bila kita dah sign, dia tambah kosong lagi. Jadi 50,000. Di situ pun ya, penipuan yang tidak disedari. Kalau 10,000, dia boleh letak jadi 100,000. Dia ada ruangan kosong lagi. Ini cerita-cerita mangsa ni. Ya, yang ya, dia kata bayar tak habis-habis. Jadi kesian ya kepada pemangsa-pemangsa ini. Ya. Lain-lain ya, cerita, ini cerita, lain-lain cerita yang dari mereka ya pinjam dengan ahlung ni. Ya. Dia tidak ada cagaran apa. Ya, tidak ada cagaran apa. Ya. Dia boleh pinjam. Ya. Cagaran tak ada. Ya. Tapi pemangsa ini dia ambil gambar tanpa pakaian. Ya, kalau seandainya tak bayar, gambar kau akan diedarkan. Gambar tak berpakaian ni akan diedarkan. Ya. Jadi ugutan. Ini dikatakan kenapa Allah haramkan riba, punca ni lah. Ya. Banyak pemangsa-pemangsa ni menderita. Ya. Sakit mental dia. Kemudian kalau orang yang makan gaji, ya, contohnya dia kerja government, kerajaan, contoh, ya, dia pinjam ahlung, dipegang dia punya kad, ya, kad ATM tu dia pegang, ya, tiap-tiap bulan, ya, orang yang cocok siapa? Yang cocok dia ambil hanya untuk, ya, misal kata kena bayar 500 satu bulan. Dia cocok tiap bulan 500. Dia ambil memang 500 lah dia ambil. Tapi kad itu ya hanya pada ahlung. Kemudian macam mana tuan punya kad ni? Tuan punya kad ni kena buat satu kad lain atau bank lain. Nanti yang lebih tu, misal kata ada baki 300. 300 dia akan transfer pada kad yang lain, pada orang yang punya yang meminjam tu. Jadi orang yang meminjam tu, kad yang sebenar yang dapat gaji tu, itu dah dipegang oleh ahlung. Dia akan ambil setiap bulan dia sendiri cocok. Sebab itu terkadang kalau kita terserempak dekat ATM, ada orang tu lama sangat, dia satu-satu cocok kan. Tahu tak siapa tu? Itu pekerja ahlung, tukang keluarkan duit. Dia tukang keluarkan duit daripada kad-kad yang dia tahan, daripada peminjam-peminjam. Itu kalau kena belakang dia tu, kalau nak ambil duit contohnya, memang pening kepala lah nak menunggu. Tapi kalau dia terasa dah panjang sangat, dia pergi tempat lain pula, ATM lain pula. Dia banyak kad yang nak dikeluarkan. Nanti tak dikeluarkan, dia akan bawa duit tadi pada tauke itu. Tauke ahlung dia hanya kerja dia, tukang cucuk saja. Keluarkan duit daripada kad tu. Itu cerita-cerita dia. Jadi sebenarnya macam bank contoh, masih lagi terhormat. Terhormat dia maknanya ada undang-undang. Ya, kalau kita tak bayar pun kesalahan tu jelas, dia tidaklah teraniaya macam mana ya pinjaman ahlung, pinjaman ceti. Ya, sampai disembelih, sampai bakar rumah, ya, sampai anak bini teraniaya, tak betul, ya, dibunuh, ya, dicolek dan bagai-bagai lagi. Jadi memang ya benda tak masuk dalam hukum negara. Tapi senanglah pinjam, itu ceritanya. Senang pinjam, senang dapat. Tapi kalau tak bayar siap, ya, ancaman dia. Macam tu ya, ini sebab itu Islam ya melarang riba. Itulah puncanya. Salah satu daripada puncanya kerana ya penganiayaan di situ, ada penganiayaan.
Sedangkan Islam tak suka penganiayaan. Ya. Jadi sampai situ dululah untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita boleh sambung lagi ya bab riba ini. Ya, jadi sekurang-kurangnya kita sudah dapat gambaran ya tentang hal riba ini. Ya. Baik, kita tutup dengan doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.